Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lelaki ini azan di Kuwait bagi mengadakan satu majlis Hindu dengan diikuti oleh seorang yang wajahnya dilakar seakan-akan kerah. Menjadi persoalan, kenapakah mereka melakukan perkara tersebut? Dan bolehkah orang bukan Islam untuk mengumandangkan azan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Hari ini saya nak share mengenai video yang tular seorang lelaki yang berbangsa India, kira non-Muslim lah, melaungkan azan di dalam sebuah majlis yang kemungkinan upacara Hindu dengan salah seorang lelaki yang wajahnya dilukis seolah-olah berupa kera ataupun beruk. Dan perkara ini saya tidak tahu berlaku di mana. Ada yang mengatakan perkara ini berlaku di India. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allah. Untuk pengetahuan semua, agama Hindu ni ada beberapa haiwan yang mulia, yang suci. Antaranya ialah yang pertama gajah. Kerana gajah merupakan haiwan suci dan merupakan salah satu sembahan Hindu yang mana telah menjadi penjelmaan semula daripada salah satu dewa besar mereka, iaitu Dewa Ganesha. Dewa Ganesha ni terkenal dalam Hindu dan banyak dipuja oleh mereka kerana Dewa Ganesha ni memiliki gelaran sebagai dewa berpengetahuan, pelindung, penolak bala, bencana dan juga dewa kebijaksanaan. Maka lukisan dan patungnya banyaklah ditemukan di berbagai penjuru di India, termasuklah di negara-negara yang lain, antaranya Nepal, Tibet dan juga di Asia Tenggara, iaitu di Vietnam, dengan patung yang agak kuno. Patung dan lukisan yang sering digambarkan berkepala gajah, berlengan empat dan juga berbadan gemuk dan menunggang seekor tikus. Dan yang kedua adalah lembu ataupun sapi, kerana haiwan tersebut melambangkan kesucian, kesuburan, pengorbanan dan juga keberlangsungan hidup manusia. Yang dipanggil sebagai Gaumata yang bermaksud ibu sapi ataupun Kamadhenu adalah merupakan dewa sapi dalam agama Hindu, dan sapi ini adalah haiwan yang dijaga baik terutamanya di India. Bahkan kencing lembu dan juga najis lembu juga digunakan diminum, digunakan dengan beberapa perkara oleh penganut Hindu kerana mereka katakan ada penawar di sebaliknya. Dan sebenarnya sapi juga sangatlah sensitif di sana jika berada pada orang Islam, sehingga kan ada kes seorang Muslim yang bernama Akhlaq telah pun dibunuh beramai-ramai oleh penganut Hindu hanya kerana menyembelih dan juga memakan daging sapi. Cerita itu banyaklah diketahui dan banyak di media-media, dan kematian lelaki tersebut juga disaksikan oleh anaknya sendiri yang bernama Saifi. Sedangkan India antara negara pengekspor daging lembu, tapi sejak Perdana Menteri Narendra Modi ni mengambil alih, maka dia menerapkan larangan untuk penyembelihan dan juga perdagangan daging lembu yang sebahagian besar dilakukan oleh orang Islam. Dan sebenarnya kes-kes pembunuhan ni berkaitan tentang lembu ni bukanlah satu, tetapi banyak lagi, lebih-lebih lagi bila tibanya hari raya, maka banyaklah berlaku larangan dan juga sekatan mengenai lembu di sana. Yang ketiga ialah monyet ataupun kera.
Monyet ini adalah dewa yang bernama Hanuman, merupakan salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu, sekaligus merupakan tokoh karakter dalam cerita Ramayana yang paling terkenal. Dan dikatakan juga monyet tersebut adalah monyet yang berwarna putih dan mempunyai beberapa versi lagi yang lain, sehinggalah menjadi tokoh sepanjang zaman. Dan di India, monyet Hanuman ini dipuja sebagai dewa pelindung, dan juga beberapa kuil didedikasikan untuk memuja dirinya, yaitu kera yang bernama Hanuman. Maka kita akan dapat lihatlah selalu ada gambar Hanuman di mana-mana sahaja kuil yang terdapat di sana. Dan kuil Hanuman ini boleh ditemukan di banyak tempat di India. Dan kata mereka, daerah di sekeliling kuil ini terbebas daripada raksasa kejahatan ataupun perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak baik. Jadi kita berbalik kepada seorang lelaki tadi yang azan. Mereka mungkin juga beriman dan juga beranggapan yang dengan azan itu akan membuang dan menjauhkan lagi anasir-anasir jahat, syaitan-syaitan yang berada di situ. Ia berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud apabila azan dikumandangkan maka syaitan lari sampai terkentut sehingga dia tidak mendengar lagi suara azan itu. Dan apabila selesai azan maka ia syaitan itu datang kembali. Dan ketika iqamah salat dikumandangkan, ia syaitan tadi lari lagi. Setelah bila selesai maka dia syaitan itu datang kembali sehingga dia melintas di antara seseorang dan juga jiwanya. Dia berkata, ingatlah ini dan ingatlah itu, tentang sesuatu yang tidak pernah dia ingat sebelumnya, sehingga orang itu tidak sedar berapa rakaat yang telah dia lakukan. Jadi mungkin itulah sebab lelaki tadi mengumandangkan azan, sebab ada bersangkut paut dengan dewa monyet yang bernama Hanuman tadi, yang boleh membuang segala kejahatan, keburukan, serta ditambah lagi dengan azan tadi yang membuat syaitan-syaitan dan juga perkara-perkara yang buruk itu jauh daripada tempat tersebut. Sahabat semua, sebenarnya apa yang lelaki itu ucapkan adalah baik, sebab kalimah Allah, syahadah dan juga memuji kebesaran Allah. Cuma ada selingan dan juga meracau sedikit. Imam Nawawi membolehkan orang bukan Islam untuk melafazkan perkataan yang Islam. Orang bukan Islam sebut subhanallah, boleh tak? Boleh. Orang bukan Islam makan nasi sebut bismillah, boleh tak? Boleh. Dah orang Islam tak mau sebut. Ni belajar. Jangan gaduh nak fatwa, belajar. Faham? Next. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, bila orang bukan Islam sebut perkataan orang-orang Islam dengan betul, maka biarkan. Contoh, orang bukan Islam, dia makan, dia kata bismillah, dia makan. Tak sama kau. Tetapi jika mereka mengatakan untuk istihza, untuk bersenda, maka wajib pemerintah umat Islam melarang, dan jika degil dikenakan hukuman. Adapun azan, ulama mengatakan orang kafir tidak sah azannya, kerana di antara syarat sah azan adalah muazzinnya seorang muslim, sebagaimana ada di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, salah satu kitab fiqh. Oleh kerana itu tidak sah azan orang yang bukan Islam, kerana dia bukan seorang ahli ibadah dan bukan seorang Islam. Demikian pula tidak meyakini akan kewajiban solat yang mana azan itu sebenarnya dikumandangkan untuknya, untuk kita mengajak umat Islam sembahyang. Adapun orang kafir yang mengumandangkan azan bererti termasuklah melakukan perbuatan mempersendahkan agama dengan kesepakatan ulama, serta tidak sah azannya. Sahabat semua, azan adalah untuk memanggil orang Islam untuk menunaikan ibadah solat. Maka adalah tidak sesuai jika azan dilakukan di tempat ibadah non-muslim dan dalam upacara majlis ibadah mereka. Maka kita tidak boleh mencampur adukkan perkara tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Yang bermaksud, janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan juga kebatilan, dan kamu sembunyikan yang benar sedangkan kamu mengetahuinya. Ayat ini adalah larangan untuk mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan kata ulama, perkataan larangan ataupun al-nahyu dalam kaidah usul fiqh adalah keharaman. Tidak boleh, kerana asal dari larangan adalah haram. Ayat ini jelas menunjukkan keharaman melakukan mencampur adukkan kebenaran dengan juga kebatilan sekaligus, kerana akan menyebabkan ketidakjelasan kebenaran itu sendiri, membuat orang ragu dan juga keliru, serta secara tidak langsung menormalisasikan percampuran ibadah antara agama. Begitulah kata ulama. Perkara ini kita ketahui setelah viral setelah video tersebut sampai kepada kita. Tapi bila ada orang yang buat, maka hari-hari seterusnya masa akan datang ada lagi orang lain yang akan tiru. Maka di sini dengan jelas saya menegur untuk tidaklah melakukan perkara itu lagi. Dan juga harap video ini cukup untuk memberitahu kepada kita dan kepada mereka bahawa non-muslim di luar sana janganlah mencampur adukkan amalan agama, terutama yang bersangkut paut dengan Islam, mencampur adukkan dengan agama yang lain.
lain, agar orang lain tidak keliru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita dan juga membimbing kita ke jalan yang benar, menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang menyimpang. Semoga Allah juga memberi kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi cukup sekali itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Wallahu alam. Allah lah yang lebih maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.